tak ada layak bahasa tu kan. Tapi asal saya nak sebut ialah zaman lah ni dengan masa kita lah ni zaman lah ni lah kita lah ni kan. Berapa orang, tak berapa orang nak ngaji tu kan. Jadi kita lah yang mana ada akal ni, hampa duk ngaji tu, hampa duk ngaji tu lah. Kerana masa hampa pun sibuk kan kalau hampa duk ngaji. Untuk masa kosong hampa apa-apa. Yang ni hampa kena fikir. Masa kosong hampa apa-apa. Hampa kena mengajar. Tengok siapa jiran-jiran nampak budak-budak tu, mai ni abang nak ajar tauhid ke, fiqh ke, nahwu ke, soroh ke, apa alat yang kena bagi dia. Kalau Quran ke. Dulu memang sistem pondok macam tu memang jalan tu. Yang itulah sistem pondok. Itulah nama dia, sistem pondok. Maksudnya tak buat yang kelas rasmi ya. Kalau tak ada kelas rasmi pun, kelas tak rasmi ni hidup. Dia macam kita punya perjalanan silsilah macam muzakarah. Untuk guru untuk macam mana nak bagi semua orang duk mengaji ni boleh ikut pelajaran Tok Guru. Macam mana nak buat? Kepala telaah ni lah. Kalau Tok Guru tak bagi arahan pun, semua pakat bersuara dan cari fikir, cari jalan macam mana supaya sama-sama kita ni boleh dapat faham. Terutama kalau yang besar-besar ni, cuma sistem muzakarah tu dia bila ada kes baca kitab tak faham, yang tu baru ada. Tapi masing-masing akan bawa kelompok masing-masing dengan anak murid masing-masing. Dulu saya ada grup saya tu, saya ada pondok tu. Ni geng saya yang mengaji ni, anak murid saya macam ni. Dulu Ustaz Napiah yang Johor tu, Ustaz Napiah Umar Jenggot, apa lagi Wan Hafiz, ramai dulu. Maksudnya suasana mengajar kat pondok ni, kalau lepas macam Padang ajar pagi tu, lepas pukul 8 tu, 8.30 tu habis, kat pondok ni meriah. Orang ni mengajar sana. Boleh kira tu dah 15 hingga 20 pondok masih ada orang mengajar. Daripada pukul 9 sampai pukul 12, satu kitab, tukar kitab ni. Kadang-kadang tukar pula. Orang ni berhenti, macam saya mengajar dulu, kadang 2 kitab, 3 kitab sepagi. Saya berhenti saya ni, ada geng yang ni turun, saya lepas tu saya baca kitab lain. Dia orang kitab tu dia orang dah lalu. Kitab yang mula-mula saya baca dia orang tak mengaji. Kitab tu dia orang dah lalu. Ada orang pergi naik kitab lain pula, kat orang tu pula. Suasana peralihan tu kat pondok, antara pondok dengan pondok. Dulu suasana mengaji dan itu. Lah ni tak ada. Tu saya tengok tu risau. Kalau geng-geng pernah duduk pondok dulu, dia panggil sini, dia mungkin belah. Tanya Maulan Nizam duduk suasana tu. Tapi masa tu dia budak je, budak buah. Dia empat lagi budak buah tu. Dulu yang jaga dia Ustaz Manzabah tu antara tu Abang Mi'i lah. Ustaz Mi'i betul. Tu antara kepala telah abang yang jaga dia. Kena tanya saja tu dulu. Kena ngapal apa ni jemaah ngaji apa. Dia duduk suasana tu. Tu yang dia main pondok lah ni, dia giling bola tengok. Ustaz macam mana ni? Apa yang tak ada pancah, tak ada pondok lah. Betul. Di zaman tu tak dapat silsilah ni. Kalau zaman tu dapat silsilah, best. Dia silsilah dah main tu ni. Kalau tengok tu hikmat juga. Saya apa? Kalau tak ada tu silsilah pun tak ada, mampu habis lama. Habis terang ada silsilah ni pun. Itulah asal nak sebut tahu mana. Bila kita faham macam ni, kita akan rasa berjasa. Siapa dia. Lepas tu macam mana? Dia akan datang lah, kita tu syekh, kita ada khidmatul irsyadah syekh. Mana tujuh ajar Tok Guru ni, kita akan pakai satu. Dan kita tahu siapa orang paling biasa kat kita. Itu kita sebut pula lelaki, pula perempuan dulu bersama. Saya dulu pun duduk dalam je. Bukan duduk dalam pakai jarang. Duduk dalam. Haji melawak sama bodoh-bodoh sama ambil. Dulu kalau duduk dalam ni, kebanyakan semua boleh mengajar. Dan ngajar pun ngajar bodoh. Dulu lah. Dan ni je lah. Ngajar-ngajar kepah. Betul wa kafa billahi syahidah. Mati syahid tu. Bufi sikit pasal
Pagi tu kalau kata tu yang kat sini, yang kat belah Ubah. Kalau zaman saya duduk tu memang antara yang duduk mengajar tu daripada dulu lah, Ustaz Man jenggot awal, lepas tengah masing-masing ada jam lah, lepas tengah pukul 9 tu saya ambil pukul 9 setengah hari. Saya punya time ni selalunya saya ni jenis rally panjang, hari ni pukul 12. Dulu memang banyak kalau pagi saya mengajar perempuan ya. Dulu saya cerita apa ni, kita nisbah mengaji sikit dan suasana mengaji. Dan bila kita dapat suasana mengaji dengan guru macam ni, ustaz-ustaz macam ni, tok guru macam ni, macam kita dapat bayang suasana sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang boleh bayang, boleh rasa suasana tu. Tak boleh bayang macam mana para sahabat dengan Rasulullah, terutamanya nama ahli sufah, macam mana dia belajar dan macam mana kasih sayang dia dengan Rasulullah, dan dia menantikan irsyadat syekh ni. Syekh bagi tunjuk jalan, panduan macam mana. Kedebat dia orang kat Rasulullah macam mana. Dia sampai Rasulullah panggil fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Tubuh mak, tubuh untuk engkau ni Rasulullah, yang mak dan bapak aku. Sampai macam tu. Rasulullah kata apa kan? Bahkan Rasulullah tak payah kata apa untuk kalau urusan harian ni, apa yang perlu dibuat di sekeliling Rasulullah, nisbah tempat tinggal Rasulullah, Masjid Nabawi, urusan harian ni boleh kata Rasulullah sampai tak payah bagi arahan. Macam apa? Sahabat semua cukup dia tahu apa sepatutnya dia kena buat. Tahu apa sepatutnya kena buat. Sebenarnya tu bila ada apa masalah semua rujuk Rasulullah. Kami dulu bila ada kepala patih dia, apa-apa masalah semua rujuk dia. Masalah semua rujuk dia. Masalah semua rujuk dia. Masalah semua rujuk dia. Maksud dia center. Kita lah ni center tu tak ada. Center tu tak ada. Dan tak peduli pun masa itu. Satu zaman saya dulu, kalau saya nak sebut gini, kalau main pondok zaman saya dulu, saya duduk tahun 90, masuk pun ngajar lah. Pasal boleh ngajar dah, pasal pernah belajar dulu kan. Kalau siapa-siapa yang main mengaji pondok, kalau tanya pasal pondok suasana itu, tok guru satu hal. Kalau mana-mana orang duduk mengajar ni, saya antara yang duduk mengajar kat madrasah lah kan. Kalau dulu arwah Bandin Mahang, saya nak cerita sistem ilmu sikit. Kalau main pondok ni tak kenal Bandin Mahang, tak kenal saya. Apalagi kalau dulu ada Ustaz Kamarul, panggil nama dia Kamarul. Ustaz Manjanggo Kamarul juga, tapi Kamarul zaman ada Kamarul Arifin, tapi masyhur panggil Kamarul. Kalau Manjanggo ni panggil Ustaz Manjanggo kan. Tak kenal Pak Da, tak kenal Ustaz Qasim, tak kenal saya. Allahu Ta'ala. Tak kenal yang Banding arwah Banding tu, tak kenal Ustaz Kamarul. Maksudnya bohong, tak ada pondok. Pondok apa? Tak mengaji. Ustaz Manan dulu lah. Dulu ustaz-ustaz ni budak pondok, kalau budak dulu mari dia akan dapat rasa suara. Ni atas ni kalau pagi, kalau kata hari pagi bukan pagi Jumaat, mana? 3 pengajian ni, pada duduk situ. Ustaz Manan duduk sebelah dia, belah belakang ni. Situ saya dengar apa macam 3 grup ni halakah ilmu macam kita baca Muzakarah, baca pula kau pakai mikrofon, duduk kelepang masing-masing punya kumpulan. Ganggu tak ganggu kan masing-masing kelepang. Yang sana juga sini, yang sana juga sana. Bagi nak kata suasana ilmu ni. Yang tu kita memang kalau guru ni tak ada, Allah ustaz ni tak ada pula dah. Dia balik ke apa cuti ke apa, mana mak sakit ke apa, mana Allah ustaz ni tak ada. Bila tak ada pun bukan tinggal mengaji, pergi tumpang apa ni, guru ni tak ada, pergi tumpang ustaz ni. Tak ada lah pergi tumpang ustaz ni. Dia mesti jadi macam tu. Maksudnya suasana ilmu tu hidup sungguh. Maksudnya memang nak cari ilmu sungguh. Lani Allah letih lah tengok. Tu kita nak buat macam mana, tak dapat tidak kita ya. Kita yang reti ni buat macam mana? Tengok adik-adik tu, kita tak payah tunggu dia nak panggil kita untuk kita ajar. Takkan ada contoh apa, abang syukuri ajar saya baca Quran, ada hak kita kena panggil mau ngaji Quran boleh tak? Baca tak boleh. Tangkap khususnya budak-budak yang ada potensi, yang budak-budak cerdik.
ambil ajar ni 4-5 orang ni masa kita macam ni mesti datang mengaji kat aku. Kalau saya dulu ada 3-4 orang budak-budak ngaji apa? Ngaji Quran. Selalu ngaji petang lepas ngaji bakti, lepas asar lebih kurang pukul 6 tu habis tu. Saya kata habis ni mau tengok budak-budak orang turun budak mengaji tok guru mesti duduk depan pondok lah. Itu main macam mana pun tengok tok guru habis ngajar tak ngajar. Dia tengok berderu pakai turun dia mesti duduk depan pondok. Kita balik mesti ada, kalau ada 4 orang 4 mesti ada. Mengajar Quran lebang pandai dapat tengok hidup suasana ni macam ni kan. Ngaji tauhid lah tu, bukan ngaji surau, bukan ngaji nahu. Ngaji benda yang penting lah tu. Nak kata semua pandai, try nak pandai. Sebab tu benda besar akidah kita bicara ni. Baik, jadi kita nak bicara ni khas atau nak sebut bab Rasul ni, sifat-sifat yang mesti kita kena iktikad kat dia, sifat yang besar mesti kita sabit yang kat dia, yang dengan itulah kalau ikut barulah nanti kita boleh tasdikkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, jadi yang pertama ni kata dia wajib bagi segala, wajib atas kita i'tiqad. Jadi wajib atas ni kalau ikut hukum syarak kita kena beriktikad dan pegang. Wajib bagi itu wajib atas, wajib bagi, ada 2 wajib itu. Jadi kat kita ni tanggungjawab kan untuk belajar satu, dan nisbah wajib i'tiqad ni wajib akli ni, wajib bagi segala nabi-nabi dan rasul itu sidik. Sejumlah kita benar. Dan wajib ni kena faham, wajib dia wajib akli. Apa maksud wajib akli? Dengan mana tak mungkin sama sekali nabi-nabi dan rasul dusta. Itu kalau sebut bab sidik ni, kita wajib sidik tak? Kita wajib cakap benar? Wajib tak wajib? Tak wajib? Wajib. Nabi wajib tak cakap benar? Itu sama tak kita dengan Nabi? Boleh faham tanya apa? Kita wajib cakap benar, Nabi wajib cakap benar. Itu sama tak kita dengan Nabi? Sama apa? Sama pasal wajib cakap benar. Sama tak sama? Tidur ke apa ni? Wajib? Sama? Bahasa wajib tu sama, tapi maksud wajib tu lain. Kita wajib cakap benar. Apa lawan cakap benar? Haram cakap dusta. Itu wajib kita. Jadi wajib kita, wajib lawannya haram. Jadi wajib apa tu? Wajib isyarat. Nabi Rasul wajib cakap benar. Apa lawan dia? Bukan haram cakap bohong. Nabi Rasul bukan haram cakap bohong. Nabi Rasul mustahil cakap bohong. Kenapa pula mustahil pula? Pasal wajib dia tu wajib akli. Maksudnya kalau kita ni wajib cakap benar, boleh jadi tak kita bohong? Itu maksud dia. Boleh jadi kita bohong. Nabi Rasul ni cakap benar, boleh jadi tak dia bohong? Subhanallah. Allah Ta'ala takkan jadi Nabi berbohong. Dia takkan jadikan Nabi dia berbohong. Tentu tidak akan ada apa-apa bahasa bohong pada Nabi. Kalau nisbah kat kita tu yang apa-apa yang kalau memang dia ialah hadis Nabi SAW, boleh bangkang, boleh lawan tak? Macam mana kita kena tasdikkan Quran, macam itulah kena tasdikkan sabdaan Nabi SAW. Dia tahu umum kata Nabi ni, ayat dia kena tasdik. Cuma kalau saya panjangkan sikit situ, zaman lah ni kita nak tengok hadis pun kadang susah. Saya kata susah kenapa? Pasal ada hadis-hadis yang kadang kita tak tahu status. Lama pula zaman lah ni sikit-sikit semak status hadis. Siapa nak tolong semak untuk kita? Dah tak ada orang pakar lah. Suruh semak status hadis kat mana? Kat internet. Tengok pakai software. Alah, dalam kepala otak tak ada orang yang memang betul-betul apa hadis. Jadi macam mana kita nak tahu? Kalau ulama dulu nisbah dia belajar tu hafal dalam kepala satu hari. Pula tu kadang-kadang kalau ada kalam sabdaan-sabdaan Nabi ni yang kalau andai katalah datang syak ke apa ke, dia rasa ragu pasal Rasulullah ni sabdaan dia, pasal dia daripada bahasa Arab. Orang yang kalau pakar bahasa Arab ni, dia sampai boleh rasa tau perkataan tu yang ni perkataan Nabi atau tidak.
Rasa tahu mana? Balaghah tu. Pasal Rasulullah perkataan dia taklah Quran, tapi hampir-hampir macam Quran dari sisi sudut tingginya bahasa dia. Quran ni dipanggil mukjizat, perkataan Nabi dia tak panggil mukjizat, dipanggil jawami'ul kalim. Tu istilah dipanggil jawami'ul kalim. Kita dengar kata-kata hikmat, kata-kata pujangga macam tu lah kot bahasa dia. Kat Rasulullah tak panggil istilah tu lah. Kat Rasulullah dipanggil jawami'ul kalim. Kalim tu kalimah, jawami' daripada jamaah. Jawami'ul kalim, apa maksudnya? Maksudnya kalimah-kalimah, maksudnya ayat-ayat yang menghimpunkan makna yang bermacam-macam, yang banyak. Jadi kadang-kadang ada sabda Nabi tu nampak lokoi sangat. Pasal apa? Pasal mereka orang yang faham Arab, dengan kemahiran mereka dalam ilmu balaghah ni, dia boleh menilai perkataan ni ada kualiti tak ada kualiti dari segi struktur penyusunan ayat dia, sampai boleh rasa itu. Apa saya nak sebut ialah bila datang keraguan macam ni, macam mana nak buat? Minta sembahyang hajat, minta Allah Ta'ala kalau boleh bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Rasulullah akan beritahu yang ni benar adalah sabda aku. Sampai tahap macam tu. Yang masyhur kisah ni, ingat saya, kalau kisah tu kisah Imam Ghazali. Dia bila ada hadis-hadis apa-apa yang pasal zaman tu, dia ialah antara hujatul Islam. Hamba tahu apa dia hujatul Islam? Dia bukan mujtahid, tapi istilahnya hujatul Islam. Bila al-hujjah ni, kalau istilah ilmu hadis, hujatul Islam ni orang menghafal 300,000 hadis berserta dengan sanad. Bukan 3,000, 300,000. Hadis Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abi Daud campur pun tak sampai 300,000. Hampa bayang 300,000 hadis. Yang berulang tak berulang, ikut silsilah ni, ikut sanad ni, ikut sanad ni, ikut orang ni, ikut orang ni, riwayat ni, riwayat. Walaupun hadis yang sama, dia hafal semua. Hafal apa? Hafal sanad tu. Mau faham dengan saya sebut? Kalau innamal amalu biniat, kita dengar tu hadis sahih. Ambil mana? Ambil dalam Bukhari. Kita satu jalan je. Dia macam mana? Sebelum ada Bukhari, dia orang hafal ni. Apa? Innamal amalu biniat. Berapa? Dia kata, sekali dia sebut lah, lebih kurang ada 400 sanad yang diterima hadis innamal amal biniat. Ada riwayat kata al-amalu biniat tanpa ada innama. Ada innal amala biniat. Ada riwayat datang dengan pula innal amala biniat. Siapa yang kata inna, siapa yang kata innama, siapa yang kata al-amalu biniat? Yang innamal amalu biniat tu, yang kata ada 300 sanad ke 400 sanad tu, apa dia? Tengok disebut. Baru satu hadis cerita dia macam tu. Tahu, anda pakar nak kata apa? Tahqiqnya dia dengan sabda Nabi. Yang pakar macam tu pun, bila ada hadis yang dia tak pasti ni macam mana? Raya hajat, minta sungguh ke Allah, Allah, dan dia yang boleh nisbah kepada kalian pun harus berjumpa Rasulullah. Dia orang pun memang belajar sungguh sifat-sifat Nabi SAW ni. Jadi kalau mimpi jumpa Rasulullah pun, dia boleh tahu Rasulullah ke tak Rasulullah dalam mimpi tu. Pasal apa? Terlalu kenalnya dia dengan Rasulullah, dengan ciri-ciri Rasulullah. Jadi dia boleh tahu yang ni Rasulullah tak Rasulullah dalam mimpi. Buat apa? Minta supaya Rasulullah khabar orang kat dia, supaya adakah yang ni perkataan dia ataupun tidak. Minta Allah Ta'ala bagi lah mimpi. Agak-agak dia tidur macam mana? Macam kita tidur. Kalau nisbah tutup guru dulu lah kan. Cuma zaman ada saya cerita lah sikit banyak. Saya ngaji kat pengan tutup guru ajar cerita masalah guru apa macam mana. Tambah oleh ulama sebelum dia tu, nisbah ilmu, warak, taat kepada Tuhan. Ada yang sampai setiap hari bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Dia boleh kata, bariha qad ra'aitu Rasulullah fil manam. Semalam aku jumpa Rasulullah dalam mimpi. Jumpa Rasulullah dalam mimpi. Jumpa pun buat apa? Untuk tasdikkan hadis-hadis tu. Yang ni betul sabdaan aku, ni betul sabdaan aku. Jadi istimak status hadis macam mana? Dalam mimpi dengan Rasulullah SAW. Dan ni semak status hadis macam mana? Tengok tok Google. Yang tukang buat software tu Yahudi.
Yang duk petikai hadis ni siapa? Geng tak pakai kepiah, geng Allah sakit kepala, geng Wahabi, geng duk kata orang Ta'ala duk atas langit. Geng ni macam bagi dapat iman mantap, yakin karena wala mufi bahasa-bahasa itu. Itu keadaan yang adalah. Asal nak sebut Rasulullah benar tak? Benar. Satu kalau yang memang nisbah kita nak tahu benar lah ni, hadis-hadis daripada Bukhari, Muslim, apa tu memang macam tu pun asal nak sebut Rasul memang cakap benar, dia takkan bohong. Di Rasul takkan ada pembohongan. Macam mana Allah Ta'ala diturunkan Quran, Quran takkan ada pembohongan, takkan berlaku kontradiksi, berlaku percanggahan, ta'arud dalam Quran. Quran takkan ada percanggahan, hadis Nabi pun takkan ada percanggahan. Tapi bila tengok macam ada percanggahan, macam mana nak buat? Yang ni yang kata kena ada ilmu khas, ilmu mustalahat, ilmu hadis, asbab wurud hadis. Kena Quran, kena ilmu usul tafsir, kena ada ilmu asbabun nuzul untuk kita nak tengok Quran hadis, faham mentah ni, kita nak proses, nak buat hukum hakam. Itu pun ada kemampuan tak? Banyak ilmu lah ni kalau saya nak sebut. Habis kita cerita habis apa ni. Ilmu yang zaman saya dulu belajar tu pun simple-simple, senang-senang, tak ada apa susah. Zaman lah ni banyak ilmu tu tak diajar dan tak ada orang nak ajar pun. Ilmu usul tafsir, ilmu usul fiqh, ilmu usul hadis. Berapa sangat ni? Mana ada lah. Tak ada nak baca kitab macam tu. Nak baca nama Sorak pun tak ada. Bayang tak? Dulu dengan ada Tok Guru ni tonggak, dia baca fiqh macam ni. Jadi yang tu kita baca, kita kecil-kecil, kita besar semua dia langgar, dia bawa. Jadi adalah masa kita nak murai kita kecil ni, baca usul fiqh boleh, baca mantik boleh, baca balaghah boleh, baca masalah hadis boleh. Semua kita bawah ni semua boleh lalu. Kita tukang channel, tolong untuk orang bawah ni boleh faham kalam Tok Guru. Tamimah boleh baca syukur, baca sejujurnya dulu memang best. Dia membantu lah. Tok Guru syarah macam ni, kita syarah macam ni. Dia dapat macam ni, sambil memberi, sambil memberi, kutip bagi orang balik. Zaman tu macam tu buat ilmu. Jadi asal nak sebut Rasulullah dia mesti benar, dia takkan ada pembohongan. Satu, Rasul mesti sidik. Sekali lagi sebut zaman lah ni orang menggunakan hadis-hadis untuk membenarkan grup masing-masing. Paling besar sekali di atas kita punya akidah dengan sabdaan Nabi SAW yang kata dia ialah benar ni, dia takkan bohong. Syiah dia pakai, dia buat apa? Nabi kata aku tinggalkan dua perkara, apa? Sunnah Nabi dan keluarga dia. Keluarga itulah golongan Syiah. Jadi yang lain apa? Bukan keluarga Nabi. Wa'ithrati ahli baiti, dan tinggal dengan kumpulan keluarga ahli bait dia. Apa ni? Tujuan dia untuk bukan nak bagi dapat akidah betul. Dia pergunakan nama Rasulullah di atas orang doa akidah pada sabda Nabi untuk orang ikut cara dia. Satu. Itu Syiah. Wahabi sama juga. Semua hadis. Ni hadis sahih. Hadis tak sahih lempakkan dia kata. Hadis sahih macam mana? Untuk macam mana? Tak ada usuli, Nabi tak ajar usuli. Ini bid'ah. Tujuan bukan untuk membenarkan apa-apa ahli ulama dah ajar kita, yang semua ambil pada Quran hadis. Tujuan dia buat apa? Untuk membid'ahkan apa-apa yang telah kita buat, sedangkan nisbah kaifiat dan cara untuk menyelesaikan satu masalah itu ada isyarat-isyarat sabda Nabi yang ulama dah peraluskan untuk kita, yang memang istilahnya bahan mentah dia memang tak datang pada Rasulullah, tapi isyarat dia Rasulullah ajar. Misalnya usolli, Rasulullah memang tak pernah ajar nak sembahyang usolli pada zuhri, tapi sebenarnya suruhan dan arahan itu ada dalam sabdaan dia. Dalam Quran pun ada, innamal ilmu bita'allumi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nak sembahyang kena niat tak? Nak niat macam mana? Takkanlah kata macam ni, niatlah dalam hati. Niat apa? Niat dalam hati, Allah Ta'ala tahu niat kita. Niatlah. Nak niat macam mana? Kena tanya, untuk kena beritahu lah. Macam apa esok nak hantar, nak bagi anak sembahyang macam mana? Kena ada niat tak? Macam mana nak niat tu?
niatlah nanti, niatlah. Allah Ta'ala tahulah niat kita, tapi kena niatlah nanti. Niatlah, macam mana niat? Nabi tak pernah ajar pun urusan ni. Betul nak niat macam mana? Niatlah. Okey tak? Nampak tak bangang? Bangang lah Wahabi. Bangang gila ni. Pasal apa nak sebut ni? Pasal mereka menggunakan sabda Nabi untuk tikam orang Islam, supaya orang Islam hanya ikut kumpulan dia, nak ajaran dia macam-macam. Kita tengok pelik-pelik. Okey, saja ke sana lah. Nak sebut tahu mana ni? Zaman lah ni ialah zaman orang menggunakan hadis Nabi SAW bukan untuk dapat jalan benar, tapi untuk buat satu grup tertentu, menyimpang daripada jalan sebenar. Sebab Rasulullah ada isyarat lama dah kat kita. Umat aku pecah 73. Jadi atas kita bercakap ke Rasulullah sendiri, kena faham betul-betul Rasulullah memang dia orang benar. Yang ni pun insyaAllah cuba tengok nanti, kalau kita perhati elok, yang ni pun kat kita dah cedera dah, belum lagi tentang sabdaan dia. Baik. Jadi wajib atas kita i'tiqad, wajib bagi segala Nabi-Nabi dan Rasul itu siddiq. Wajib berpegang semua. Dia kata segala Nabi-Nabi ni, Nabi Rasul tidak akan ada yang bohong. Tapi kalau kita tengok dalam kisah-kisah orang duk cerita kisah Nabi ni, ada kisah-kisah Nabi yang seolah-olah Nabi Rasul bohong. Kalau bukan pada Nabi Muhammad pun, pada Nabi dan Rasul lain. Kita baca dulu, nanti lagi kita cerita nanti insyaAllah. Baik, apa artinya sidik? Terjemahnya benar. Jadi bila benar, apa mustahil dia? Lawannya dusta. Maksudnya Nabi Rasul mustahil dusta. Bukan Nabi Rasul benar, haram berdusta. Tak. Rasulullah bukan haram berdusta, dia mustahil berdusta. Jadi kena faham elok. Wajib tu bukan wajib syarak, tapi wajib akli. Wajib akli. Jadi kalau atas kata mustahil berdusta, maksudnya tak akan ada apa-apa nama pendustaan pada Nabi. Tentu Rasulullah ni dia ada istilah, ikutan dia, itibak dia adalah mutlak. Mutlak tu maksud dia macam mana? Apa saja perkataan dia, perbuatan dia, akhlak dia, pakaian dia, sifat dia, macam mana? Semua adalah ikutan kita. Quran membagi umum prinsip macam mana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah tu adalah contoh ikutan baik. Rasulullah pakai serban tak? Pakai kita. Rasulullah pakai jubah tak? Kaedah dia apa? Semua yang datang pada Rasulullah ikut. Ramai ulama sebut dengan satu prinsip, kata dia at-tashabbuh bil kirami falahun. Kita menyerupai orang-orang yang mulia-mulia, yang baik-baik adalah satu kejayaan. Apatah lagi yang kita nak serupa, nak bagi sama ni Rasulullah, berjaya tak? Itu kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Kalau kaedah Wahabi yang batal dia kata apa? Al-aslu fil ibadat at-tawaqquf. Asal pada ibadat ni kena tawakuf, berhenti tu, jangan duk kata sebarang. Jadi nak pakai kata serban ni sunat, pakai jubah ni sunnah, nanti Ustaz, Nabi ada tak kata pakai jubah ni sunat? Kalau Nabi kata sunat, orang sunat. Jangan pandai-pandai nak hukum sunat, sedangkan Nabi tak pernah kata. Al-aslu fil ibadah atau wakuf, sama macam tu bangang dia. Tujuan dia sebut kaedah ni bukan untuk kita ikut Nabi, tapi supaya jangan ikut Nabi. Sampai kaedah Wahabi ni, Wahabi punya kaedah kata apa? Pakaian ni tak termasuk dalam sunnah. Pasal Nabi tak pernah kata pakailah serban aku, pakai jubah aku. Tak ada. Memanglah tak ada macam tu. Tapi ada isyarat Quran suruh ikut Rasulullah tak? Ada lah, itu ayat Quran dah sebut tadi tu. Masyhur ayat Quran tu, ulama sebut tentang mencontohi Nabi. Pasal dia benar. Bila benar ni maksudnya bukan saja benar perkataan dia, benar akhlak dia, benar perangai dia, dengan cara hidup dia, semuanya adalah uswah hasanah. Dia lah contoh ikutan yang paling baik. Kaedah kita macam mana? Bila Rasulullah pernah pakai jubah, pernah pakai serban, walaupun kata tu kebudayaan Arab, kita macam mana? Contohnya dia adalah satu benda yang baik. Itu kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau kaedah Wahabi macam mana? Itu kebudayaan, itu bukan sunnah. Sunnah ni yang mana Rasulullah sebut, ini sunnah aku. Dia guna kaedah apa? Al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Asal pada ibadat ni jangan kata apa-apa. Tu puasa Rejab, boleh puasa Rejab. Nabi tak suruh puasa Rejab. Bila? Tengok bangang orang macam tu. Kaedah kita macam mana? Ada tak Rasulullah kata apa? Bab puasa, umum bab puasa ni.
as-siyamu junnah misalnya kata. Sebab puasa ni perisai, betul tak? Itu bagus tak puasa? Rasulullah kata apa? Sumu tasihu, kamu berpuasa lah kamu sihat. Puasa je tu sebab sihat kamu. Bagus tak puasa? Puasa apa? Puasa apa-apa pun. Kau nak puasa sepanjang tahun, nak puasa Nabi Daud, nak puasa Isnin Khamis, yang atas nama waktu-waktu tertentu itu hal. Boleh tak puasa sepanjang tahun? Boleh. Yang memang tak boleh 5 hari tu tak boleh puasa lah. Hari Fitri, ada Adha, hari Tasyrik memang tak boleh ya. Hari lain macam mana? Diajar tak? Sumu tasihu, kamu puasa lah kamu akan sihat. Boleh tak puasa? Ada ajaran suruh puasa ni. Quran kata apa? Wa antasumu khairul lakum, kamu puasa tu adalah satu keadaan yang paling baik untuk kamu. Quran kata tak? Ada tak satu kaedah umum untuk puasa tu? Puasa tu bagus. Wahabi ada apa? Al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Ini jangan pandai-pandai puasa sunat Rejab lah, puasa sunat Syaban lah, puasa sunat ni lah, sunat ni lah, sunat ni. Mana hadis? Mana nas? Bangang tak bangang ni wah. Memang kalang kabut Wahabi ni. Baik. Jadi kaedahnya kita bila sebut kata Rasulullah ni benar, benar tu dalam semua hal hidup dia. Jadi mustahil dusta. Baik, kita tengok dalil sikit dulu. Bermula dalilnya hujah untuk menunjukkan benarnya apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala. Ayat pendek yang selalu kita dengar perkataan ni. Wa sadaqal mursalun. Benarlah oleh nabi-nabi dan rasul yang diutus. Jadi Allah Taala sendiri kata apa? Mursalun ni apa? Siddiq. Okey. Terjemah dia benar, tu dia begitu terjemah, telah benarlah oleh segala rasul-rasul. Semua rasul-rasul adalah benar. Baik, ambil pengertian benar sikit. Benar ni apa? Benar ni adalah, kalau nisbah perkataan, qaulun, kalau perkataan lah mutabiqun lil waqi'. Dia lah perkataan yang menepati realiti. Maksudnya tepat macam mana yang sepatutnya. Rasulullah kalau dia kata apa? Makanlah dengan tangan kanan. Kalau katalah ada sabda itu, apa maksud dia nanti? Atas kata benar tu, maksudnya memang makan dengan tangan ni bagus, baik, berhasiat, apa ni, dapat menghindarkan penyakit, mesti. Pasal apa? Rasulullah tak pernah suruh benda-benda yang istilahnya menyalahi realiti. Satu kalau ada orang tanya makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan, makan dengan sudu, mana bagus? Makan dengan sudu bagus, makan dengan tangan bagus. Pasal apa? Pasal Rasulullah suruh makan dengan tangan. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. Kul biyadik, kul biyaminik, makan dengan tangan pun tangan kanan. Bila disuruh tu mesti benar lah dia cakap. Apa maksud benar dia? Dia mutabik lil waqi', dia mesti tepat dengan realiti. Kalau zaman dulu orang tak ada ilmu untuk mengkaji apa-apa, sekarang terbukti tak? Baru bakat gaduh nak makan dengan tangan balik. Sampai pergi iklan KFC. Apa? Saya bukan nak iklan suruh makan KFC. Apa dia? Kesedapannya menjilat jari. It's finger licking good. Finger licking good. Kesedapannya hingga menjilat jari. Dia baru nak cerita menjilat jari. Kita apa? Bukan jilat jari, siku kita jilat. Oh, saya nak guna bahasa itu. Makan macam mana? Masuk dalam mulut dia. Macam mana? Kalau meleleh kuah lah macam mana? Tu saya kata menjilat siku. Boleh? Faham? Sampai macam tu. Ni ambil His finger licking good. Masalahnya bukan masalah benda tu sedap. Benda tu makan kari tak sedap sekalipun, dia ajar pada kita mesti guna tangan. Ada yang syadid yang ambil tu, bukannya tu ya. Ni pinggan ni, ambil air ni, sapu. Basuh tangan dalam tu, lepas tu pasal apa? It's finger licking good, you know. Faham saya apa? Siapa tu? Kita ambil siapa tu? Ulama dulu dah ajar dan jadi praktikal amalan mereka macam tu lama dah. Pasal apa? Sadaqal mursalun. Kita lah ni macam mana?
nak jilat jari tak apa. Sudu ada sudu. Wudu jari. Patutnya kita nak makan apa? Alat pakai tangan, tak pakai tangan. Pakai sudu pula pelik. Sudu pula tak basuh. Lepas tu dah duduk seminggu duduk ngangah. Ambil terus pakai. Macam tangan kalau kita boleh rasa tak bersih tak bersih tangan kita, berminyak ke kotor ke, betul tak? Feel sendiri tak? Itu sabun sampai puas hati ya, baru masuk sikkan tangan dia. Kalau sudu bukan ada his buat idrak, mana ada usaha idrak, mana ada dia rasa, mana ada reseptor untuk boleh rasa berminyak tak berminyak apa ke, mana ada. Basuh pun ikut dannya. Sudu tak cerita, tangan macam mana? Allah Ta'ala bagi satu perasaan kita boleh rasa kat tangan. Hebat tak? Orang tu peluh keluar, enzim keluar. Itu kata-kata mereka yang duduk dalam bab tu, yang mengkaji bab tu lah. Keluar enzim tangan untuk memudahkan proses pencernaan makanan. Macam mana pun kita bukan nak kira makan tu, kita cerita sadaqal mursal. Jadi Rasulullah kat kita ada ilmu dia tak? Ilmu Rasulullah tu bersama dengan kehidupan ini, ikut ilmu Rasulullah. Sebab kita yakin tak Rasulullah tu benar daripada Allah Ta'ala. Jadi beramalkan dengan apa yang Rasulullah ajar ni, maksudnya kita rasa syukur pasal apa Allah Ta'ala berikan kita Rasulullah, yang beri kita paduan untuk kita boleh hidup dalam melaksanakan kehidupan ni, untuk kita ingat dia, sedar ke dia siapa? Allah lah. Sedar makanan daripada dia. Tambah pula Rasulullah cerita gini, benar Rasulullah ni, tangan kita ni rupanya Allah Ta'ala buat hebat macam ni. Kita rasakan semua ni ialah khalik min Allah Ta'ala. Macam mana pun proses tu satu supaya kita nak kenal Allah Ta'ala sungguh-sungguh ni, dan kita benarkan Rasulullah pun matlamat apa, takat tu saja untuk sampai boleh kita capai Allah Ta'ala. Bila Rasulullah ni dia cerita tak menyalahi wakil, maksudnya benda tu memang bagus untuk kita. Saya bagi contoh ni bab makan tadi, bila benda tu memang bagus, nanti akan kesan baik kat kita. Siapa yang membaik kat kita? Allah tak? Tapi mesti ikut macam mana asbab yang Rasulullah beri. Satu, kalau kita belajar lapisan pertama, kita belajar ni akidah saja nak sebut, saya sebut sebab tu teringat satu kataan jadi Allahumma salli ala sayyidina. Kita lapar makan dia tak? Asbab dahaga minum air, panas buka kipas kan? Tapi kalau kipas ni bising kadang-kadang tutup kan? Saja saya itu sikit. Memanglah kadang panas sikit lah, tapi panas ni bila dia berpeluh dia sejuk tak? Sejuk tak? Kadang bising sampai tak dengar, diganggu mengaji. Biar lagi suasana tenang sikit kan. Jadi apa dengar tak? Ada orang tutup lah. Dia orang ni ada akal tak? Tutup. Macam rasa seronok sikit tak? Rasa tak ganggu dia. Memang kita nak rasa selesa, tapi sebenarnya nak selesa kan nak mengaji. Kalau nak mengaji, kalau panas pun sanggup tunggu tak? Yang penting apa? Kau dengar tu kau faham. Panas tu memanglah panas, tapi bila panas ni, bila peluh, memang banyak saya tak peluh ke ni? Biasalah peluh kan? Kata kipas pun tak buka. Bukan bila ada tu buka pula tu, kalau ada nombor 20 dia buka. Bagi use your sense. Pasal kita ada matlamat kita punya mengaji ni. Macam mana boleh ikut situ nak cerita kipas lah. Macam ni tu ni. Tangan ganggu lah. Tahu nak cerita kipas? Cerita asbab tu. Kita bila belajar akidah, makan nasi asbab, minum air asbab, nak sejuk asbab, betul tak? Kalau kita peringkat pertama ni, kita rasa asbab, untuk kita paksa nak rasa ke Allah Ta'ala, betul tak? Sepatutnya nak rasa siapa? Allah nak bagi kenyang, Allah nak bagi dahaga, Allah nak bagi sejuk. Okey, Alhamdulillah dah dapat tu. Kalau orang yang memang dah dapat jadi darah daging hak tu, pasal asbab ni siapa bagi? Siapa bagi asbab ni? Allah tak bagi asbab ni. Datang je asbab, tengok je asbab, kita syok lah. Syok pasal apa? Pasal Allah Ta'ala nak beri kita. Dia nak bagi kita, dia perlu asbab tak? Tak perlu asbab. Dia faham saya cakap apa? Dia nak bagi kita kenyang, perlu tak makanan? Tak perlu. Untuk makanan tu, bila kita makan, kita dapat his sesuatu tak? Boleh rasa sesuatu tak?
boleh rasa manis, masin, pak, sedap, daging, ayam, kambing, macam sedap. Sayur, kurma, meleleh-leleh, lagi pekasam, apa saja, sambal belacan, timun, ulam, contoh makanan macam dengar pun meleleh-leleh. Tambah dengan anduk lapak, nasi kerabu, nasi lemak, pulut inti, pulut sambal, macam pulut panggang, meleleh-leleh. Dia nak bagi kita kenyang, perlu kan tu. Okey, dengar dia tu. Dia boleh bagi kita tanpa tu tak? Tapi kita lapar je, nampak makanan apa? Doa apa? Kurma kambing, meleleh-leleh. Tengok tu macam mana. Memang Allah Ta'ala bagi kenyang betul tak? Kalau orang dah sampai tahap takwa ni, dia kata apa? Ya Allah, engkau boleh kenyangkan aku tanpa makanan, tapi engkau bagi aku makan juga. Asbab tu datang, senyum kita tengok. Pasal apa? Allah bagi asbab kat aku. Apa? Boleh makan. Sampai kita boleh kecapi. Yang tu yang antara masuk Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Quran kata apa? Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Kamu rebut, cari melalui apa yang Allah Ta'ala beri ke kamu ni untuk cari dunia akhirat. Makan kerana Allah, minum kerana Allah, dan sudah feel ke Allah Ta'ala, betul tak? Dan kata Allah Ta'ala apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa ada habuan kamu kat dunia. Kalau kita tengok ni, ada ulama tafsir kata apa dia yang habuan kamu kat dunia ni? His ma'idra. Rasa manis tak? Masin, pahit, sebut bila umum merasa sedap, lazat, enak. Durian macam mana? Di 24 macam mana? Musangking, rasa buah apa? Buah pelam, apa? Lemak manis, harum manis, nomdam, mai, apa nama tu? Cuk kanan, pelang raja, siku raja, buah siku, buah ciku, temikai, siku 12, siku 14. Saja lah main-main tu sikit. Macam-macam buah betul tak? Dia bagi tak kita rasa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Maksudnya apa? Ada habuan tak tu? Makan pula dapat rasa tauhid. Allah yang bagi aku rasa manis, masin, masak. Boleh rasa lagi. Siapa bagi rasa? Allah lah. La ilaha illallah. Beriktibar asar. Dia bagi kita cita rasa ni kat kita. Kita apa? Bukan buat apa pun. Atau makanan ini. Ataupun kalau atas kita beli pun dia bagi tak rasa semua tu kat kita. Masya Allah. Dia bagi kat kita tu. Nak kata apa ni? Atas perjalanan awal kita, asbab kita fikir ke Allah Ta'ala, fikir ke Allah Ta'ala. Bila kita faham semua ni Allah Ta'ala beri, tengok je esok tambah awan jamu kat kita makan macam mana? Kita tengok seronok lah. Tak makan pun kita seronok lah. Sebab apa? Boleh feel ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi asbab kat aku untuk aku boleh rasa juga. Aku boleh rasa juga makanan ni untuk aku. Pula tu nanti dia bagi kenyang, betul tak? Bukan saja dia bagi kenyang, tapi dia bagi kita his wa idrak ni. Dan dia bagi rezeki. Ayam entah main mana, kambing entah main mana, sayur entah main mana, gulai entah main mana, kurma entah main mana, rempah entah main mana, garam entah main mana. Boleh masuk sekali. Semua dalam tu masuk mulut kita. Sedap lah tu. Habis makan macam mana? Sayang tak? Seronok tak nak? Seronok makan kan? Seronok tak Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman kasih ke Allah Ta'ala. Dia feel ke Allah Ta'ala. Ya Allah, sedapnya makanan kau bagi aku rasa. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar rezeki ni kau yang jamin ya Allah. Semua hidup kita gimana? Allah Ta'ala Rasul lah. Hidup semua ingat Allah Ta'ala dan Rasul. Tapi siapa yang boleh dapat macam ni kena belajar. Yang kita duduk belajar tu, yang kita duduk ngaji tu, pergi jauh-jauh, pergi Penang pasal apa? Syarat kita nak pergi belajar, nak dapat ilmu macam tu dengan macam tu. Kalau tak bersusah payah, duduk keruh tak dapat. Kena pergi merantau lah. Kena merantau. Pasal ilmu ni memang kena merantau. Kadang-kadang daripada jauh main sini, dah kat sini pula kena keluar pula sikit untuk pergi belajar. Kena keluar. Saya keluar. Ni keluar mengajar tu tu keluar mengaji, kena keluar juga lah. Kena keluar. Baik, asal nak bicara dan kata Allah Ta'ala, dia Allah Ta'ala sendiri yang kata benar Nabi Rasul ni sadaqal mursalun. Semua mursal ni benar. Baik. Tengok dia sebut
Jadi di atas kaedah Nabi Rasul ni semua benar. Jadi kafir orang yang berkata Nabi Ibrahim berdusta. Dusta macam mana? Kata aku tidak pukul berhala-berhala yang kecil-kecil, dan wajib atas kita i'tiqad. Berdusta. Kata Nabi Ibrahim berdusta, tahu tak? Dusta kata aku tidak pukul berhala-berhala yang kecil-kecil. Rasa macam ada ayat tinggal ya, dulu lagi duk perasan ayat ni. Berdusta aku tidak pukul melainkan berhala-berhala yang kecil. Kalau eloknya bahasa tu, kalau nisbah kisah Nabi Ibrahim tu, yang kecil tu tak ada, tak apa. Pasal ada perkataan macam ni, setengah orang bila cerita Nabi Ibrahim tentang kisah dia pukul berhala tu, bila Nabi Ibrahim ditangkap, disyaki oleh kaum dia, kata dia yang pecah berhala. Bila ditanya pada Nabi Ibrahim siapa pecah berhala, ni ada ayat orang kata macam ni. Ada orang kata Nabi Ibrahim kata aku tidak pukul berhala-berhala yang kecil tu. Kalau ikut garis tu bawah tu kata la ala sawab sukut. Seloknya perkataan tu tak ada yang kecil-kecil tu. Kalau ada orang lain boleh baca nak bagi betul dengan kitab tu, tengok macam mana. Pasal bila ada yang kecil-kecil tu diganggu sikit nak faham. Baik, Nabi Ibrahim dia kata dia tak pukul ke? Dia pukul tak? Kalau dia yang katok, dia yang pukul bagi berhala tu pecah, tapi dia kata dia tak katok, salah tak? Dusta tak? Orang salah kata apa? Wasadaqal mursalun tak? Untuk kita kata Nabi Muhammad dia tipu. Tak, Nabi Ibrahim tipu. Nabi Ibrahim kata dia tak pukul. Yang pukul ni siapa? Berhala yang besar ni. Oh, salah cakap tu. Tak, mana salah ni? Betul lah. Dia cakap macam tu, dia bohong sunat. Macam tu kan? Tak, Nabi Rasul tak ada istilah bohong sunat. Semua Nabi cakap benar. Nabi Rasul ada takut ke dengan kafir? Ada? Wali pun tak takut dengan orang kafir. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Nabi Rasul takut tak? Para wali pun tak takut. Nabi dengan Rasul, dengan wali siapa tinggi pangkat lagi? Nabi dengan Rasul lah. Lagi tak ada takut dia tak? Dia ingat Allah Ta'ala 24 jam. Sentiasa ma'iyat Allah Ta'ala. Inna Allah ma'ana. Allah bersama dengan aku, memberi pertolongan, memberikan nikmat, memberi kurniaan, tak pernah putus. Memang rasa ma'iyat Allah Ta'ala. Dia rasa kebersamaan Allah Ta'ala dengan dia dari segi memberi pertolongan dan bantuan. Jadi mana ada dia orang perasaan takut? Jadi agak-agak kalau orang tanya dia, adakah kau pukul, kau katok ke bahala ni? Agak-agak dia mengaku ke tak mengaku? Agak-agak ke yakin tak mengaku? Ke yakin mengaku? Mengakulah. Cuba jaga dia elok. Kalau kata Nabi Ibrahim kata aku tak katok bahala ni, tu jadi kafir. Jadi kafir siapa? Ya, menisbahkan dusta pada Nabi Ibrahim, tentu kafir tu. Hanya sekadar kata Nabi Ibrahim kata aku tak katok berhala ni, aku tak pukul, aku tak pecahkan berhala ni, jadi kafir. Ya, pasal apa? Mustahil lah bohong. Untung kau kata Nabi Ibrahim bohong, macam kafir tak? Salah i'tiqad tak? Salah tak salah i'tiqad? Berapa besar salah? Kafir. Salah dengan hukum akal. Allah Ta'ala kata benar, kau kata bohong. Kau kata Nabi Ibrahim bohong, salah tak? Salah. Apatah lagi kalau kita rujuk Quran lagi, memang Quran ceritakan dialog ni, dan Allah Ta'ala tak menggunakan dalam Quran itu bahasa kata Nabi Ibrahim kata aku tak katok bahala, tak? Dalam Quran sebut qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Apa? Lihat. Fa'tu bihi ala ayunin nas was. Tapi antara ayat tu dia kata anta fa'alta hadha, itu anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Tu Nabi Ibrahim bila telah ditangkap apa-apa, istilahnya diperadap yang pada kaum dia, orang semua pakat tengok ni, tanya Nabi Ibrahim, anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, adakah engkau ni
engkau ni ke yang telah buat pecahkan berhala kami, tuhan-tuhan kami ni, wahai Ibrahim? Kata Ibrahim kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu in kanu yantiqun. Macam boleh sambung ajar mulut ni lah. Tak jumpa, lupa ya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu in kanu yantiqun. Nak kata apa? Bila ditanya, Nabi Ibrahim jawab apa? Nabi berkata tak? Oh, aku tak katuk. Yang katuk apa? Yang besar tu. Yang tu dia kata. Kalau macam tu salah lah. Dalam Quran Allah Ta'ala bukan cerita kata dia kata aku tak katuk. Dia kata apa? Bal. Tu kata-kata tengok bahasa Quran. Yang ni kalau tengok dalam buku cerita Melayu kalau macam mana? Banyak. Dia kata apa? Nabi Ibrahim pun berkata sebenarnya aku tak katuk bahala ni. Yang katuk ni kata dia patung yang besar ni. Tentu jadi kafir. Tak mana ayat kafir dia. Aku tak katuk. Tentu kafir dia. Aku tak katuk, aku tak pecahkan, aku tak pukul. Tentu jadi kafir. Dengan sebab tu dia jadi kafir. Ya. Pasal bab akidah ni kalau ada 100 perkara 99 betul, satu salah. Macam 100 tolak 1 berapa? 99. Bab akidah tidak. 6 tolak 1 berapa? Maksudnya rukun 6 6,236 ayat tolak 1 berapa? Kosong. 1,000,000 tolak 1. Ilmu akidah tolak 1 je kosong. Tolak 1 je kosong. Pasal apa? Bab akidah mana boleh ada yang silap. Walaupun sekadar kata Nabi Ibrahim dusta sekali je semua hidup, tak ada, tak betul. Pasal Allah Ta'ala kata sadaqal mursalun. Okey, asal yang sebut ialah ayat Quran tu. Nabi Ibrahim bila ditanya gitu, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kita apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza in kanu fas'aluhu in kanu yantiqun. Itu sebenarnya itu bal tu asal terjemah bahasa kita. Kalau bahasa lama bahkan bahasa saya suka terjemah bahasa ini apa? Sebenarnya fa'alahu kabiruhum hadza, yang buat perbuatan pecah berhala ni adalah orang paling besar di kalangan kamu yang ni. Orang yang paling besar di kalangan kamu ni. Ayat dia macam tu. Bal fa'alahu kabiruhum hadha, orang yang paling besar di kalangan kamu, di kalangan mereka ni. Kaum ni kau faham apa? Faham dia siapa lagi besar? Kaum dia siapa yang dia besarkan? Berhala besar tak di sisi kaum mereka, kaum Nabi Ibrahim ni. Pasal apa besar? Tuhan dia, pada dia berhala besar. Jadi berhala besar tu lah yang ditinggalkan tu. Itulah katok berhala dia. Siapa faham macam tu? Tapi fokus kita, Nabi Ibrahim kata tidak lah. Tak. Dia kata apa? Yang buat ni orang paling besar kalangan kamu. Yang tu kot bahasa dia. Kaum dia faham apa? Bahala tu. Pasal mereka duk iktikad bahala tu besar. Besar bukan saja saiz besar, tapi dia anggap besar. Pasal apa besar? Tuhan ni besar tak? Besar. Maksud Nabi Ibrahim apa? Dia tak? Pasal apa dia? Dia Nabi Rasul tak? Nabi Rasul ni dalam satu kaum siapa paling mulia? Nabi Rasul lah. Ada lagi makhluk lebih mulia pada zaman Nabi Ibrahim selain pada Nabi Ibrahim? Tak ada tak? Jadi dia kata dia tak? Jadi ayat dia macam mana tu? Sebenarnya aku lah pukul, tapi dia guna kabir. Dan kabir tu orang faham berhala. Dia punya maksud aku lah. Dusta tak? Subhanallah. Yang tu yang nak kena jaga tu. Fahaman macam tu yang kita tak belajar tu. Kalau istilah balaghah yang ni dipanggil kalam tauriah. Tu istilah juga. Kita ambil kat istilah tu. Apa kalam tauriah ni? Kalam tauriah ni adalah satu kalimah atau ayat yang menyebut satu yang dia ada istilah mana dekat mana jauh. Mana dekat satu mana lain, mana jauh mana lain. Dia macam bahasa kita belajar kitab balaghah macam kinayah. Kalau suami isteri kelahi, suami kata apa kat bini dia? Kau balik, keluar pada rumah ni, jangan balik rumah lah. Apa maksud dia?
Boleh jadi makna marah saja, boleh jadi suruh keluar betul, dan boleh makna talak. Boleh makna macam tu tak? Mana satu? Masing-masing punya faham lah. Kalau isteri tu rasa macam dia dah tak dipakai, apa maksud keluar? Keluar, jangan balik lah rumah aku. Apa faham? Isteri faham talak lah. Suami macam mana? Saja nak gempak bagi perempuan isteri dia baik balik. Pasal tuduh kau perangai. Keluar tak pakai tudung. Dan tak pakai tudung. Kau pakai tudung pun berkencur pula. Tubuh pipi merah lagi, mata biru. Tubuh bulu mata panjang pula. Buh maskara lagi, pelotak kan. Buh hayat macam tu, pandangan muka, gempak lah dia. Takut tak? Pulang kawan. Tosah balik lah rumah aku. Teriak lah. Padang muka. Suami tu dia tak niat tolak pun. Pasal apa? Nak bagi acah ni, kawan tu takut. Untuk berani keluar rumah. Kawan tu punya bodoh punya. Keluar sungguh rumah. Keluar. Ni kata bodoh. Kau Nabi Ibrahim bodoh tak? Bodoh tak? Bodoh lah. Dia faham yang kata tu bahala. Padahal ayat macam tu macam mana? Macam mana pun kalau kes talak, dia ada kes tu lah. Tengok suami kalau dia niat tak niat asal saya nak sebut dalam bahasa tu saja, nak panggil tauriah tu. Jadi perkataan kabir tu tauriah lah. Tauriah bukan tauriah. Tauriyatun daripada kata warah, maksudnya menyembunyikan. Maksudnya dia ada makna tersembunyi, ada makna tersirat. Makna zahir tengok apa? Bahala yang besar. Tapi maksud dia aku besar, saya aku ayah Nabi dan Rasul. Dia boleh makna dua-dua tu. Kadang-kadang ada tempat ada tiga makna. Jadi kaedah yang diajar oleh ulama-ulama macam ni, disebut Rasul macam ni. Dan kalau sikit hukum bekahnya diajar oleh ulama kepada kita sama juga. Kita boleh hak cakap bohong, haram cakap bohong, betul tak? Sekalipun benda hak, jangan cakap bohong, cakaplah benar walaupun pahit. Kita diajar itu, qulil haqqa walau kana murran. Sebut benda yang hak walaupun pahit. Pahit tu apa? Kita orang tak suka, orang benci, lantak kan orang tak benci, yang penting Allah Ta'ala suka kat kita. Jadi asal nak sebut kata, kena cakap lah benda yang hak, kena. Jadi asal nak sebut tahu mana? Kalau ada tahap tipu, jangan tipu. Cakap je yang benar. Cakap je yang benar. Itu akhlak yang diajar kita. Macam mana pun apa saya nak sebut ialah kalau terpaksa sampai tahap kena bohong, itulah tetap jangan bohong. Tapi gunakan kalam tauriah. Yang ni kena pandai sikit lah. Kena mengaji advance sikit kalam tauriah tu. Saya nak buat misal pun tak pergi misal over sangat. Masa kita pun agak terbatas sikit. Buat bila buat misal macam mana? Katalah ada orang ni dia khidmat, buat kerja macam-macam, dan dia tak nak bagi tahu bahawasanya dia buat. Bila dia buat nanti istilahnya dia macam rasa megah diri, riak, dan dia akan rasa macam bila orang puji pula, dia akan rajin semua, dia cintakan pujian orang. Jadi bila orang tanya, ni siapa duk tebas cerah ni? Kemas sungguh. Dia rasa macam tu pun dia rasa tak sedap. Lagi kalau mengaku macam mana? Masalah lah. Kalau orang tanya ni siapa duk tebas ni? Jawabnya, nak kata aku saja nampak macam naik lift angkat neri kan? Macam mana? Kawan tebas. Kawan tebas. Dia faham apa? Kawan dia. Maksud dia apa? Aku lah. Kawan. Memang ada guna bahasa kawan, makna aku je. Kawan lah. Mana kawan? Boleh. Orang kita nak bagi surprise sikit kawan kita, macam mana? Nampak pakai kemas ni, ataupun bagi kad kenduri ke? Ni apa? Kawan kahwin. Dibuatlah kenduri. Apa ni? Kenduri apa ni? Kawan kahwin. Dia pun dengar tu, dia tengok kat kenduri tu, tak peduli je lah. Kita saja nak bagi surprise kat dia. Dia tak tahu kita kahwin, tak apa. Dia faham kawan dia kahwin, tapi maksud dia lah kahwin, aku lah kahwin. Macam surprise tak? Tambah pula orang perempuan macam, siapa nak kahwin ni? Aku lah kahwin. Macam gatai gila. Yang nak mampui, galak. Ada orang perempuan galak macam ni? Ada. Lama lah ni ramai perempuan tak ada malu lah. Tergedik-gedik macam mana?
So debaran menanti apa? Bakal tiba masanya. Contoh kan. Apa dia? Macam nama juga gede-gede kan. Sepatutnya kalau orang perempuan, kalau zaman dulu lah, zaman saya lah, kalau kena minang ni macam mana? Susuk. Tak cerita orang sampai esok, zaman menikah lah. Tak cerita orang lagi. Kata apa? Malu nak cerita. Bertunang pun malu. Ni apa? Baru dapat boyfriend pun. Aku ada boyfriend 3 orang. Kepala otak kan. Zaman lah ni macam tu. Sampai bangga tu. Ada boyfriend. Aku tak ada. Tambah pula ada Facebook. Ada friend. Ada budak jantan nak friend dengan aku. Dia bangga tu. Kalau ikut tahu saya ada Facebook lah apa. Saya dah pasal ada Facebook. Nak delete pun tak apa pandai delete kan. Nak ada apa? Tak ada peduli lah tu. Apa saya nak sebut ni? Nak cerita sikit anduran tentang malu-malu kan. Jadi kalau kita ada rasa perasaan malu, macam mana? Kadang-kadang kita tak mau tunjuk diri, cuma jangan bohong. Tak ada ajar bohong. Kadang-kadang kita nak tawaduk tu, tapi dengan sebab tu berdusta pula. Nak keluar pada mulut buaya, masuk mulut naga. Tak jadi kan tu. Yang ni yang kita berhenti kan. Macam mana pun, itu kat kita satu hal. Kita bicara ni Nabi Rasul je tak? Berakidah tak? Bohong tak mereka? Subhanallah, Allah Ta'ala tak jadikan Nabi Rasul bohong. Allah Ta'ala dia amat mengetahui siapa yang jadi Nabi dan Rasul dia. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala dia tahu tempat mana, negeri mana, masa bila untuk dia nak hantarkan orang yang dapatkan sifat kerasulan ini. Jadi kalau bagi Nabi Ibrahim, dia pun Nabi Ulul Azmi yang pangkat kedua selepas Nabi SAW. Betul tak? Nabi Muhammad, selepas Nabi Muhammad apa? Ulul Azmi, Nabi Ibrahim. Kita dah sebut kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggi pangkat dia. Betul? Khalilullah dia. Nabi Muhammad Habibullah. Itu disebut nama-nama pangkat lah. Jadi dia dusta tak? Tak, mustahil dusta. Itu dalam Quran tu, satu kalau ambil kisah tu sikit. Jangan ada siapa-siapa ada kata Nabi Ibrahim kata saya tak katok bahala ni, yang katok ni bahala besar. Jangan cakap gitu. Nabi Ibrahim tak kata gitu. Bahkan ayat dia sebut dalam Quran ni kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Orang yang pecahkan berhala ni ialah orang paling besar di kalangan kamu. Jadi ayat tu bukan berdusta. Ayat tu dia mengaku, dia ikrar ke atas diri dia yang katok. Cuma kaum ni faham berhala pasal dia gunakan perkataan kabir. Perkataan kabir. Halus lah ilmu Quran. Siapa yang boleh faham ilmu-ilmu macam ni? Ulama lah. Tu ulama dah ajar lah kita disiplin ilmu, nak ambil faham satu-satu dalam Quran. Kalau kita sendiri ambil faham, sampai sud tak faham. Bahkan duk kufur hari-hari. Bahkan tengok kadang-kadang ustaz ni, saya nak bagi contoh ni sikit. Hujung ni. InsyaAllah. Ada pertandingan bercerita. Budak-budak sekolah rendah, kadang-kadang sekolah pasti pun, sekolah pra ni. Itu buat cerita kisah Nabi Ibrahim. Itu dialog dia nanti. Adalah dialog ni kan. Campak dalam api apa. Nanti budak-budak pun bercerita lah. Memang budak-budak bukan buat dia cerita sendiri. Tapi yang tulis dialog ni siapa? Skrip tu siapa tulis? Ustaz-ustaz dan ustazah dia lah. Apa tengok nanti budak-budak tu cerita lagu mana. Saya nak bagi contoh tengok. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah satu ketika dulu dicampak ke dalam api. Mengapakah dia dicampak dalam api? Contohlah cerita budak-budak punya budak-budak sikit. Dia dicampakkan dalam api kerana telah memecahkan berhala-berhala Namrud. Yang dia telah memecahkan ke semua berhala tersebut, melainkan satu saja berhala yang besar. Diikatnya kapak di ada yang kata di tengkuk, ada yang di telinga, ada kata dekat kat tangan. Itu satu hal lah. Telah mengikat tengkuk, kapak di tengkuknya, seolah-olah berhala tu yang membuat perbuatan tersebut. Kaum dia sangat marah. Ayat cerita dia macam bagus kan. Cerita pun menarik. Budak tu pun ada potensi bercerita kan. Lantas memerintahkan supaya Nabi Ibrahim ditangkap dan bertanya kepada dia, firman Allah Ta'ala, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Adakah kau yang pecahkan berhala ni wahai Ibrahim? Kadang-kadang baca ayat Quran betul, terjemah tak betul. Qala bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim kata tidak.
Pasal topi dia tu. Nabi Ibrahim pun menjawab, tidak, sebenarnya saya tak pecahkan berhala ini. Yang pecahkan berhala ini adalah berhala yang besar ini. Macam kafir tak? Kafir dengan budak tu hak tulis. Budak pun tak ada taklif. Tu ustaz dia tu, ustazah tulis skrip. Bengok tak? Pasal apa? Tak ngaji akidah ahli sunnah wal jamaah. Kata Nabi Rasul ni adalah orang yang sidik. Macam mana dia boleh ajar budak-budak tulis skrip cerita yang kata Nabi Ibrahim berdusta? Salah. Salah tukang berdosa tau, kufur tau. Sepatutnya kalau jadi juri, yang esok jadi juri kan. Masa dia panggil yang ni tahu budak-budak pondok, panggil ni, berhentikan cerita ni. Sekolah mana ni? Siapa ustazah yang tulis skrip ni? Mana ni? Ustazah tu, mana ni? Mana ustaz tu? Berhenti tak? Lah ni berhenti. Tak apa, habis budak tu cerita, budak tu tak ada masalah. Saya suruh berhenti, ketar lah budak tu kan, kecil-kecil budak tu. Okey, habis cerita nanti tak, sebelum apa-apa dah selesai, siapa di sekolah mana ni? Siapa yang buat cerita ni? Yang tulis skrip tu? Saya nak jumpa ustaz. Sekarang juga saya nak jumpa. Sekarang juga. Ya. Baik. Kenapa ustaz? Awak tulis ya? Ya. Awak tahu tak? Bagi soal. Ada masalah ni cerita ni. Saya ambil dalam buku cerita ni. Telah diakui oleh mufti. Mufti apa? Mufti Perleh. Padahlah bangang. Mufti Perleh. Sajalah saya buat cerita itu kan. Tanya, dia ada masalah? Awak tahu tak? Nabi Rasul berdusta tak? Mana boleh berdusta cakap benar? Tadi kau tulis skrip, kau tahu tak? Engkau telah melakukan satu jenayah yang besar dalam akidah, boleh jadi kufur. Tahu mana? Engkau kata Nabi Ibrahim kata aku tak katuk. Dia katuk tak? Macam mana dia katuk? Engkau boleh kata dia tak katuk. Berdusta tak nama dia tu? Baru dia faham, ya, tak terfikir pula. Itulah kena mengaji dulu sebelum jadi ustaz-ustazah. Esok jadi ustaz-ustazah kufur. Pasal apa? Tulis dialog kat budak-budak jadi kufur. Nampak simple lah. Satu bab akidah ni, bila kita mengaji baru kita nampak bahaya dia kat mana. Di ibarat macam kita nak minum air, dah 3 hari biar atas meja, kita kalau tengok mata kasar, ambil gelas, tuang air, minum ya tak kan? Cuba pakai mikroskop tengok. Agak-agak berani nak minum gelas tu. Kena basuh dulu tak? Pasal apa? Kita suluh dengan lebih tajam dan lebih halus. Itulah tangan kita ni memang tergantung dia. Ada makanan pegang terus ke? Basuh dulu. Tapi kalau tengok bukan ada kotor apa, bukan ada tai cicak apa, bukan ada najis, pegang je tak? Gamak nak makan. Gamak pasal tengok mata kasar, cuba tengok dengan mikroskop. Basuh pakai sabun lah tu, Dettol lah tu. 99.9%. Tengok lagi. Banyak lagi bakteria. Tak lalu makan tu. Pasal apa? Pasal suluh dengan lebih halus. Ni kita suluh. Ni pun belum halus ni. Apa? Ni akidah asas ni. Nabi Rasul tak berdusta tau. Bukan syarah banyak-banyak mana pun. Yang ni pun ada orang silap lagi tak? Yang silap ke apa? Ustazah kan ustaz tak tahu. Tambah pula penceramah PU ke apa. Yang ni bukan pencetus umat, ni penyesat umat. Sedap ya itu. Baik, kita situlah dulu. Pasal bab sidik tu dah selesai. InsyaAllah kita sambung nanti satu lagi. Perkara yang wajib besar kita nak faham. Yang ni pun benda besar nanti insyaAllah kita nak tengok apa dia. Wajib atas kita pula i'tiqad, wajib bagi segala nabi-nabi rasul tu amanah, beramanah pula. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Kata ikut Nabi satu kejayaan. Apa dia? Ikut sunnah Nabi satu ya. Kejayaan. Ya Arab ini semua. Itiba'u sunnah. Ya. Allah at-tashabbuh bil kirami falahun. At-tashabbuh bil kirami falahun. Tashabbuh menyerupai. Kita menyerupai dengan orang-orang yang mulia. Paling mulia Nabi Rasul tidak. At-tashabbuh bil kirami, kita menyerupakan diri kita atau menyerupakan dengan seseorang yang mulia. At-tashabbuh bil kirami falahun adalah kejayaan. Baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم